pendaftaran kehadiran menggunakan QR Code dan juga Google Form. Okey, cara-caranya kita keluar dulu daripada slide ni. Okey, step yang pertama sekali kena buat Google Form menggunakan akaun Google. Okey, ni saya dah buka dalam Google Drive. Kalau step awal kena buka dulu Google, kemudian cari Google Drive. Okey, buat satu folder, namakan dia dengan kehadiran sesi Jun 2020, create. Okey, folder kita dah create tu, double klik. Okey, dah masuk dalam folder kita create tadi. Okey, kita pergi step nombor 2, right click, more, ambil Google Form. Okey, dah keluar Google Form, edit tajuk, buat tajuk kehadiran sesi Jun 2020. Okey, soalan yang pertama, bolehlah buat soalan sama ada email ataupun nombor phone. Katakan soalan masukkan, buang dulu. Okey, masukkan nombor telefon. Okey, jadi yang ni mesti number, kemudian mestilah semua nombor. Yang ni boleh adjust lah kalau nak semua nombor, ataupun biasa kita buat whole number lah, dia akan masuk termasuk kosong. Okey, yang ni kita buat require tu maksudnya wajib dijawab. Okey, seterusnya nak tambah soalan lagi, ambil yang okey, ni step nombor 6, ambil button tambah soalan nak tanya lagi. Contohnya, masukkan kelas belajar, masukkan kelas, pilih kelas tak boleh pilih, pilih, tak dapat tarik ni, pilih kelas. Okey, jadi yang ni kita ambil multiple choice. Pertama, kelas DEE 2A. Yang kedua, DEE 2B. Yang ketiga, DEE 2C. Okey, dah masukkan kelas. Okey, pergi ke simbol segi empat tempat yang maksudnya add section. Yang ni add section, yang ni pun kena buat require, wajib dijawab. Okey, kemudian add section. Okay, section yang pertama kita buat DEE 2A. Okey, kemudian add question. Okay, add question multiple choice, copy paste nama student. Okey, yang ni. Okay, yang ni multiple choice. Yang ni tulislah senarai DEE 2A. Yang ni kita copy nama pelajar. Katakan kelas A ni nak masuk sekali dengan nombor pendaftaran. Okay, kita select semua ni, tekan copy. Okay, kemudian dekat multiple choice ni kita paste. Okay, siap satu kelas. Okay, seterusnya kena klik button require. Kemudian nak masukkan section kelas yang kedua, kita add section kat sini. Add section, kita tarik DEE 2B, masukkan soalan senarai DEE 2B. Okey, pastekan, kita copy dulu senarai 2B, kemudian paste, kena require juga. Seterusnya add section DEE 2C, add question,
senarai DEE 2C. Okey, seterusnya ambil kelas 2C, copy, paste, require. Okey, dah siap ketiga-tiga tu. Okey, setiap kelas tu kena klik. Setiap kelas tu kena pergi ke section masing-masing. Jadi kita kena pergi balik ke slide awal yang pilihan kelas. Yang pilihan kelas ni. Okey, yang pilihan yang kena pilih kelas ni, kita ambil yang titik 3 ni. Ambil kita ambil go to section based on answer. Okey, jadi yang ni kita tahulah kalau di E2A kita nak pergi ke section mana, yang 2A yang ni, go to section 2 di E2A. Kalau yang kedua di E2B kita kena pilih go to section 3 di E2B. Okay, kalau di E2C go to section 4 di E2C. Okey, kalau dah settle kena check dulu setiap ni kena button require lah. Yang ni pun button require, yang ni button require. Okay, yang ni pun sama. Okay, yang ni pun require. Okey, kalau dah settle kita boleh submit form. Okay, submit form tu send lah maksudnya. Kita send. Okey, yang ni kalau nak hantar ke alamat email untuk simpanan, kita hantar ke email kita. @gmail.com. Okey, kemudian send. Okey, kalau nak tengok hasil tu kita boleh preview untuk testing. Okey ke tak. Katakan masukkan nombor telefon 013 2222 ikutlah. Okey, kemudian kita pilih kelas 2A. Okey, bila kita tekan next ni dia akan pilih kelas 2A. Ini senarai 2A lah. Nama ni katakan pelajar, nama Hazim. Dia akan klik dekat Hazim, kemudian tekan next. Oh, yang ni saya ada silap setting sikit, di mana dia pergi ke kelas yang kedua. Sepatutnya dia tu siap lah. Jadi kita kena edit balik pada form tadi. Yang ni tutup dulu. Okay, maksudnya setelah siap yang ni, dia sepatutnya pergi ke dia lepas habis setiap kelas kena setting ke shuffle. Sekejap kena setting. Okey, kita tengok edit pada pilih kelas ni. Jadi kalau pilih kelas, okey, lepas dia pilih kelas tu dia akan continue ke section dia lah. Kita try dulu yang ni, go to next section, ataupun cuba yang ni, go to section 2. Kita testing dulu yang ni. Kemudian pada setiap kelas, okey, yang after section 2 yang ni, yang kelas yang pertama ni, after section 2 dia kata continue the next section. Kalau yang ni tak apalah, continue the next section. Tapi mungkin kena, saya rasa yang ni kita try dulu go to section di E2A ataupun go to next section. Yang ni kita testing, yang ni go to submit form. Maksudnya lepas dia pilih ni dia akan submit form. Yang ni pun sama juga.
submit form kelas yang kedua. Kelas yang ketiga pun yang ni dah terakhir, tak memang akan submit form. Kalau dah okey, try dulu, kita testing okey ke tak. Kita pergi kat warna mata ni, kita try select, katakan bolehlah 013. Kita cuba kelas A, tekan next, dia akan keluar senarai kelas A. Kita select pelajar, submit. Maksudnya okey lah ni, pelajar dah tanda kehadiran. Kita testing untuk kelas yang kedua, tekan kelas B, tekan next. Dia terus pergi ke kelas B. Jadi select lah kalau pelajar kelas B. Kalau pelajar kelas B, dia akan submit. Ni kalau nak isi lagi, pelajar kelas C, dia akan submit nama dia lah, kemudian submit. Ni dah settle. Untuk kita, kalau dah okey, sebenarnya kita dah isi 3. Yang dekat respon ni, kita boleh tengok lah. Kalau tengok dalam panduan ni, boleh tengok yang step yang C ni, dapatkan laporan kehadiran. Kita klik respon. Maksudnya kita dah ada 3 responder lah ni, dia punya graf. Kalau kita nak dapat dalam bentuk Excel, kita pilih yang Excel ni. Kemudian kita create. Dia akan link. Kalau kita nak download pun boleh juga. Ni kalau kita tak nak download, dia akan keluar kat sini lah. Yang ni masa dia isi borang, nombor telefon, ni kelas yang dia pilih. Kalau yang bahagian DE2A, dia akan masuk section yang senarai DE2A. Yang isi dekat DE2B, dia akan keluar dekat 2B. Yang isi dekat 2C, dia akan keluar 2C. Jadi kalau kita nak filter, senang lah. Kalau kita select semua, kita boleh filter. Kat sini filter kat mana lupa pula. Kalau tak familiar dengan yang ni, kita boleh download lah. Kita boleh download dalam bentuk, ataupun nak print ke, katakan lah kita download. Yang tadi yang download ni, kita boleh download kat sini kan. Di button download lah. Download pula. Kalau tak jumpa button download, kita boleh copy lah. Kalau tak ingat, kita copy je, masukkan dalam Excel. Katakan ni yang Excel kita, copy and paste. Yang ni, tapi yang ni dia dah lari sikit nombor telefon ni, sebab dia punya format tak sama. Sepatutnya nombor custom general. Tak apalah yang ni, kita boleh filter lah. Dekat bahagian soal filter, ada satu filter yang ni, kita boleh filter. Katakan kita nak senarai yang ni je, tanpa kita nak semua senarai. Yang ni kita tutup dulu. Sama juga. Yang ni tutup dulu. Tutup juga. Sekarang kita nak tengok step nak jana QR code. Katakan kita dah buat form semua. Yang ni step ni kita dah buat. Link form kita. Kita tengok kita punya form tadi. Yang ni link dia lah. Kita copy.
URL, kemudian kita kita cari di laman web ni. Kita nak jana QR form dulu, copy. Kita buka dulu laman web QR form. Nanti address form kita ni kita copy semua. Kita pergi ke QR code generator, kita paste. Kemudian kita tekan make QR code. Jadi yang ni kita punya QR code lah. Yang ni kalau pelajar datang ke kelas, dia boleh scan QR code ni. Ataupun kalau pelajar secara online, dia kena guna telefon satu, laptop satu lah untuk dia scan QR code. Kalau pelajar tak nak scan QR code ni, kita boleh copy URL ni, masukkan dalam WhatsApp pelajar. Okey, itu saja. Baik.